kerja. Mereka merayu pada kita, kami umur 45 tahun. Kalau dibuang kerja, nak cari kerja baru, di mana? Umur kami telah masuk 45-50 tahun. Ini rayuan-rayuan mereka yang begitu ketara sekarang ini. Bila kita pergi ke kedai mamak agak penuh. Kerana di situ jualan makanannya lebih kurang antara RM10 hingga RM20. Mampulah netizen masuk. Sebab itu dalam suasana begini, saya ingin menjemput Yang Berhormat Kota Raja 10 minit. Tuan Speaker, pertamanya kami mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Pengarah Kesihatan yang bersama pasukannya dan pasukan-pasukan lain daripada Barisan Hadapan yang memerangi wabak COVID ini. Saya nampak walaupun berlainan bahasa, kadang-kadang kasar, lembut, tapi nampaknya hari ini ucapan ahli parlimen senada. Senada ingin melihat rakyat dibantu. Semalam ketika menggulung perbahasan Timbalan Menteri Keuangan menunjukkan kehebatan Malaysia pulihnya ekonomi. Terutama dia mendedahkan saham-saham yang melambung naik. Ya, bagi orang biasa, mereka tak faham hal saham ni. Saham NKI naik, saham Hang Seng menurun. Saham dibuka dalam keadaan lega, ditutup bercampur-campur. Apa dia bercampur? Apa dia lega? Bagi Makcik Kiah tak faham. Makcik Kiah tahu bagaimana dia nak meneruskan hidup dalam suasana sebegini rupa. Sebab itu Menteri Keuangan hari ini secara terbuka meletakkan Malaysia di landasan yang mana, ekonominya di tahap mana. Saya ingat ini ada sebagai dia orang bank, dia bercakap, Menteri Keuangan bercakap melalui fakta yang sebenar. Tidaklah nak tonjolkan bahawa pemulihan ekonomi, saham naik, ya saham yang bersangkut paut dengan sarung tangan, Top Glove, naiklah. Tapi bagaimana yang terlibat dalam tourism, pelancongan? Sekarang ini kita merasa gerun bila mendengar berita bekas pilot Air Asia membunuh diri. Kalau benarlah berita itu, ia amat membimbangkan kita. Bila kita pergi ke airport, kita nampak macam ghost town, bandar berantu. Bagaimana mereka nak berniaga dalam keadaan orang tidak ada di airport kecuali KLIA 2, KLIA 2 agak ramai sedikit di situ. Keadaan ekonomi kita boleh rasai, bukan pakai ekonomi macam saya ni, tapi kita rakyat boleh rasai. Bila kita naik Grab, kita tanya, sebelum bawa Grab ni kerja apa? Dia pilot. Ada yang arkitek, ada yang engineer. Sekarang membawa Grab. Artinya keadaan ekonomi serius, bukan soal pembangkang atau kerajaan. Kita mesti memikirkan bersama soal ini. Bukan soal blame orang itu dan blame orang ini. Kita nampak, misalnya hotel-hotel 5 bintang, kita kata biarlah mereka kaya. Kalau kita masuk hotel 5 bintang kosong, barangkali empunya taukenya itu boleh survive, tapi pekerja, mereka merayu pada kita, kami umur 45 tahun. Kalau dibuang kerja, nak cari kerja baru, di mana? Umur kami telah masuk 45-50 tahun. Ini rayuan-rayuan mereka yang begitu ketara sekarang ini. Bila kita pergi ke kedai mamak agak penuh. Kerana di situ jualan makanannya lebih kurang antara RM10 hingga RM20. Mampulah netizen masuk. Sebab itu dalam suasana begini, kemewahan tu janganlah ditayang sangat. Macam makan di parlimen ni seorang RM360. Janganlah dipamer kepada rakyat. Sebab rakyat sekarang ini
Nak makan pun dia pilih tempat. Sebab itu gerai-gerai kadang-kalanya lebih banyak gerai daripada orang. Yang kena buang kerja, yang kena cuti tanpa gaji, tak ada lain yang mereka boleh mulakan perniagaan, melainkan gerai-gerai kecil. Oleh itu, ekonomi ini, saya tidaklah mengatakan darurat, tetapi pengakuan apa yang disebut oleh Menteri Keuangan tadi, memang ada hujah-hujah yang kuat berdasarkan fakta-fakta. Dan